Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama untuk kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah kita akan dengar sedikit tazkirah yang disampaikan insya-Allah bagi menggantikan Syekh Abdul Majid. Jadi saya rasa macam tak layak sebenarnya. Saya guru sekolah rendah tuan. Jadi cikgu sekolah rendah nak ganti Tok Syekh. Jadi rasa tak apa nak tanjak. Tapi Ustaz benar telefon saya. Lepas tu pak nakkan saya pula. Dia promote saya pula. Jadi insya-Allah, jadi untuk tidak orang kata mengecewakan tuan-tuan, jadi saya gantikan juga, nak ikutkan saya ada kuliah tempat lain tuan-tuan. Jadi orang masjid sana pun mujur lepas baik sikit lah. Tak apa saya pergi ta'lim, tapi jangan pergi duduk terus. Jadi patah balik main pula minggu depan. Baik tuan-tuan, jadi pada malam ni kita akan sama-sama untuk kita menghayati pada satu ayat yang mudah, yang selalu kita baca, yang selalu kita sebut, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Selama ni tuan-tuan, kita selalu duk sebut Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali apa perbuatan kita, kita selalu kata Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dalam satu riwayat, wa fi riwayatin fahuwa aqta', wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat fahuwa ajzam. Kullu amrin zibalin, tiap-tiap kerjaan yang mempunyai cita-cita, la yubda'u fihi, yang tidak dimulakan padanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Apa dia abtar? Terpotong. Wa fi riwayatin fahuwa aqta', terpotong juga. Dalam satu riwayat kata fahuwa ajza, terpotong juga. Apa maksud terpotong di sini tuan-tuan? Maksudnya qalilul barakah, kurang berkat. Itu dia. Sebab itulah tuan-tuan, mana-mana kitab, kalau kita tengok kitab-kitab turas sekalipun, kitab-kitab lama dulu, karangan ulama-ulama yang terdahulu, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi kan, dalam tafsir Al-Kabir contohnya tuan-tuan, semua kitab tu dimulakan dengan permulaan Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa? Pasal beramal dengan hadis tersebut, sebab nak ambil keberkatan. Sebab kalau tak sebut jadi qalilul barakah, kurang berkat. Tak mana yang kata nampak berkat bila sebut Bismillahirrahmanirrahim pada menulis kitab ni tuan-tuan. Iaitulah tuan-tuan tengok kitab-kitab yang terdahulu kekal sampai sekarang. Kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kitab orang kata apa tu, Ihya Ulumuddin. Dah berapa ratus tahun tuan-tuan, dah sekian lama dulu. Pasal apa yang boleh jadi berkat macam tu? Di antaranya ialah permulaan kitab itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ambil keberkatan, sebab tu kekal sampai sekarang. Baik tuan-tuan, begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dhaba asyaitanu anhu kama yadhubu rasasu 'ala an-nar. Ma min 'abdin, tidak ada pada seorang hamba, yaqulu, yang berkata Bismillahirrahmanirrahim,
illa dhaba syaitanu anhu, melainkan hancurlah syaitan itu, kama yadhubu rasasu 'ala an-nar, seperti mana hancurnya timah di atas api. Tu Nabi bagi perumpamaan macam tu. Kalau kita sebut bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim saja tuan-tuan, hancur syaitan yang ada ikut kita tu, seperti mana hancurnya timah di atas bara api. Itu dia tuan-tuan. Begitu juga di antara kelebihan kita menyebut bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiram al-katibin an yaktubu fi diwanihi 400 hasanatin. Tidak ada daripada seorang hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim illa, melainkan amarallah ta'ala, telah memerintahkan oleh Allah ta'ala. Perintahkan siapa? Al-kiram al-katibin, malaikat kiraman katibin. Mana dia malaikat kiraman katibin tuan-tuan? Kiri kanan kita tu lah, tapi jangan salah faham. Setengah orang salah faham, belah kanan kiraman, belah kiri katibin. Sebenarnya dua-dua kiraman katibin tuan-tuan. Kiraman tu mulia, katibin tu yang menulis. Takkan sebelah mulia sebelah menulis. Melainkan dua-duanya kiraman katibin. Kanan pun kiraman katibin, kiri pun kiraman katibin juga. Bukannya sebelah kanan kiraman, sebelah kiri katibin. Itu dia itu dia ramai orang salah faham tuan. Jadi barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala akan memerintahkan malaikat kiraman katibin an yaktubu fi diwanihi, dia tu menulis di dalam suratan amalan dia tu 400 hasanatin, 400 kebajikan. Itu dia. Tu nak kata pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata bismillahirrahmanirrahim pendek tuan-tuan, pendek, dapat RM400. Tu dia orang kata RM400. Kalau kita seronok lah tuan-tuan di dunia, hang sebut sikit aku bagi 400. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurahnya dia. Sebut bismillah berapa juta kali tuan-tuan? Berapa ribu kali kalau dalam sehari, kalau kita kata 1000 kali bismillah, berapa banyak? 400 kali 1000. Itu dia. Masya Allah. Allah Ta'ala dia nak bagi kepada orang-orang yang beriman. Begitulah juga tuan-tuan dengan hadis Nabi SAW, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fa inna man fa'ala dhalika wakkala Allahu malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaghtabunakum. Idza jalastum majlisan, Nabi kata apabila kamu duduk pada satu tempat, faqulu, maka katakanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu dia. Kata yang tu tuan-tuan, lebih sikit. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fa inna man fa'ala dhalika, ba'asapa yang berbuat demikian, wakkalallahu malakan, Allah Ta'ala akan mewakilkan satu malaikat, yamna'uhum minal ghibah, menghalang mereka orang yang di sekeliling itu mengumpat-ngumpatkan kamu, hatta la yaghtabunakum, sehingga mereka tidak akan mengumpat-ngumpat di belakang kamu. Itu dia. Jadi kita tak mau bagi orang mengumpat kat kita. Siapa yang asyik kena mengumpat tuan-tuan? Ketua lah. Kalau sekolah aku rusak lah, asyik kena mengumpat. Tak apa penolong kanan. Aku rusak ke pengetua hak bengih-bengih sikit tu. Itu dia. Yang tu lah orang yang selalu kena umpat. Jadi seeloknya tuan-tuan, ini petua Nabi SAW,
nak menghalang daripada orang yang di sekelilingnya mengumpat-ngumpat di belakang dia, seeloknya dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah tak tuan-tuan? Mudah ya. Balik ke lupa. Allah. Jadi kita minta jangan lupa. Jangan lupa lah, insya-Allah mudah ya. Salawat sekali habis lah. Bismillah kemudian salawat. Habis lah tuan-tuan. Baik. Kemudian begitulah tuan-tuan, di antara kelebihan kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan, dia ada 3 nama Allah. Ada 3 nama Allah. Yang mana Allah satu, Ar-Rahman satu, dan juga Ar-Rahim satu. Pada Bismillahirrahmanirrahim ada 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali Allah, yang kedua Ar-Rahman, dan yang ketiga ialah Ar-Rahim. Baik tuan-tuan, tersebut di dalam asar bahawa sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 3,000 nama. Terdapat dalam kitab Jauhar Al-Mawhub tuan-tuan. Tuan-tuan biasa baca kitab tu. Dalam kitab Jauhar Al-Mawhub ada menyebut, iaitulah bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 3,000 nama. 1,000 nama hanya diketahui oleh para malaikat sahaja, tidak yang lain. Hak lain tetap malaikat saja yang tahu 1,000 nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1,000 lagi hanya diketahui oleh para nabi dan juga rasul saja, tidak yang lain. Kemudian 300 nama lagi terdapat di dalam kitab Taurat. 300 nama lagi terdapat di dalam kitab Injil, dan 300 lagi terdapat di dalam kitab Zabur. Berapa dah tuan-tuan? Jenuh kira. Aku nak kira 2,900 dah. Kemudian 99 lagi nama Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan kira tak agak-agak nama Allah dalam Quran dah apa? Hanya kita setakat mengambil fakta saja, kena kita ambil fakta ya. Kemudian satu nama lagi itu hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada setengah kata pendapat ulama, satu nama lagi itu terdapat di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Tadi tuan-tuan. Jadi 3,000 nama Allah Subhanahu wa taala itu terkandung di dalam 3 nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa dia tuan-tuan? Allah, Ar-Rahman, dan juga Ar-Rahim. Pada mana? Pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekiranya kita sentiasa berkata Bismillahirrahmanirrahim, dan juga termasuk dalam tu 3 nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, tu seolah-olah macam kita menyebut segala nama Allah Subhanahu wa taala yang 3,000. Itu dia punya kelebihan dia. Siapa sebut 3 nama Allah ni, Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, pada Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan, seolah-olah macam dia kata habis semua nama Tuhan. Itu dia. Tu Allah Ta'ala bagi kat kita, walaupun kita tak tahu, tapi pahala sebut nama Tuhan yang 3,000 tu sama. Itu dia, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kemudian pada ayat Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan, dia merupakan ayat yang tergantung. Itu dia, ayat yang tergantung. Maksud ayat yang tergantung ni tuan-tuan, ayat yang tidak lengkap. Macam mana yang kata tak lengkap? Kalau tuan-tuan tengok dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, agak-agak tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan faham semua Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau kita tengok betul tuan-tuan, kalau kita teliti tengok pada makna Bismillahirrahmanirrahim, pada ayat Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat yang tidak lengkap. Pasal apa?
Pasal dia kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Orang akan timbulkan soalan, awak bersibuk dengan nama Tuhan, hang nak buat apa? Contohlah kita kata bil qalam, dengan pen. Kita kata dengan pen saja. Orang akan tertanya-tanya, awak dengan pen, hang nak buat apa dengan pen? Kita kata dengan pen saja. Kita nak buat apa dengan pen? Aku menulis dengan pen. Atau bawa ayat yang lengkap. Aku menulis dengan pen. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, awak bersibuk dengan nama Tuhan, hang nak buat apa? Itu dia. Sebab itulah tuan-tuan, sepatutnya kena ada perkataan, kena ada kata perbuatan. Contohnya, aku menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kena ada perkataan tu hasilnya. Kena ada kata perbuatan, baru je lah jadi ayat Bismillahirrahmanirrahim tu tuan-tuan, dia jadi lengkap. Sebab itulah tuan-tuan, yang tidak jadi lengkap tu tuan-tuan, sebab itulah disunatkan apabila kita nak melakukan sesuatu, nak makan ke, nak minum ke, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perbuatan kita makan, perbuatan kita minum, perbuatan kita masuk rumah itu melengkapkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Boleh faham tuan-tuan? Perbuatan kita, bila kita kata Bismillahirrahmanirrahim, ambil makan, ambil nasi makan. Perbuatan makan kita tu melengkapkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Sebab tu disunatkan apa perbuatan kita mula dengan Bismillah. Mula dengan Bismillah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab perbuatan itulah dia akan melengkapkan pada Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa syaitan bagi orang mukmin itu kurus-kurus belakang. Itu dia. Syaitan bagi orang yang beriman itu kurus-kurus belaka. Kemudian kata Qais bin Hujaj mengatakan, ada syaitan yang bersama dengan aku, berkata-kata dengan aku. Syaitan itu berkata kepada aku, wahai Qais, waktu aku mula-mula ikut hang ni, tubuh badan aku ni besar unta. Dia. Tubuh badan aku ni besar unta. Tapi dah lama duduk dengan hang ni, tubuh aku lah ni besar burung ciak. Kau halui ya tuan-tuan. Kemudian Qais pun tanya, apa siapa yang hang jadi macam tu? Kemudian syaitan tu berkata, setiap kali apa perbuatan hang tidak pernah lekang daripada mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku tak ada jalan dah. Nak makan makanan hang, nak minum minuman hang, nak tidur sekali dengan hang, aku tak ada jalan. Sebab tu aku kuih lama kuih halui. Sebab itulah tuan-tuan, dalam hadis ada menyebut tuan-tuan, yang bermaksud tidak ada seorang manusia yang menuju ke rumahnya melainkan ada syaitan yang akan bersama dengan dia. Kemudian apabila seseorang itu masuk ke dalam rumah, kemudian dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan itu akan berkata, tidak ada jalan bagiku untuk masuk ke dalam rumah ini. Itu dia. Kemudian apabila dia makan tuan-tuan, apabila dia makan kemudian dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan pada ketika itu akan berkata, tidak ada jalan bagi aku untuk makan makanan ini. Kemudian dia nak minum saja tuan-tuan, kemudian dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan itu pula berkata, tidak ada jalan bagiku untuk minum minuman ini. Dan apabila dia tidur tuan-tuan, dia tak lekang pada menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan pada ketika itu akan berkata, tidak ada tempat tidur aku di sini. Itu dia tuan-tuan, tak ada tempat tidur dia kat sini. InsyaAllah tuan-tuan,
Barang siapa yang berkata sentiasa dalam lidah dia, pada lidah dia selalu duk menyebut apa? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan, syaitan dia takkan mendekati kita. Baik tuan-tuan, dah memang selalu dah kita duk sebut Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita nak tengok pula apa huraian pada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhati pada ba Bismillahirrahmanirrahim, pada ba di situ tuan-tuan, ba di situ maksudnya dengan di situ ada membawa dua maksud. Ada yang kata ba lil isti'anah, dan juga yang kedua ba lil musahabah. Ba lil isti'anah ni tuan-tuan dengan bermaksud pertolongan. Ba dengan maksud pertolongan. Contohnya, aku menulis dengan pen. Jadi pen tu sebagai alat untuk dia nak tolong tulis tu. Aku menulis dengan pen. Yang tu. Jadi bila kita kata aku membaca dengan pertolongan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi yang tu ulama kata, kalau kata ba lil isti'anah dengan makna pertolongan, jadi pada Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan seolah-olah macam satu alat pula. Jadi macam satu alat untuk kita nak buat sesuatu, kita kena ambil alat tu dulu. Jadi yang tu ulama kata isa'atul adab. Apa maksud isa'atul adab? Buruk adab. Kalau kata ba dengan maksud pertolongan, buruk adab dia. Tapi kalau ba dengan lil musahabah, apa maksud lil musahabah? Dengan maksud berserta. Bila maksud dengan berserta ni tuan-tuan, litabarruk, untuk nak sebagai ambil berkat. Jadi kita kata apa? Aku menulis berserta Bismillahirrahmanirrahim. Aku menulis berserta nak ambil berkat Bismillah tu sendiri. Tu dia. Jadi ulama kata ba pada maksud dengan di situ ialah lil musahabah, dengan maksud berserta, sebab yang tu ialah dengan wajah tabarruk, dengan ambil berkat. Itu dia tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, ba di situ dia merupakan satu makna yang isyari. Apa maksud makna yang isyari? Satu makna yang simbolik pada huruf ba Bismillahirrahmanirrahim tu tuan-tuan. Iaitulah kalau kita tengok ba tu ulama sebut bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Tu kata tuan guru saya duduk mengajar bismillah tuan-tuan, mulaan kita dia akan cerita bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Ba disud maksudnya apa? Bi, dengan aku. Apa maksud dengan aku? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kana ma kana, telah ada barang yang Allah Ta'ala telah jadikan. Dengan kuasa aku Allah Ta'ala telah jadikan benda yang ada dah. Wabi, dan dengan aku juga yakunu ma yakunu, benda yang tak ada lagi Allah Ta'ala akan ada. Itu maksud yang isyari, satu makna yang simbolik pada makna Bismillahirrahmanirrahim pada huruf ba di situ tuan-tuan. Dia ada huraian yang panjang lagi lah tuan-tuan. Kalau saya hurai ke sebelah tapi ke sebelah tapi lebih daripada Syekh Abdul Majid ni tuan-tuan. Hak ganti nama. Sakan lagi lebih ke sebelah. Baik. Kemudian tuan-tuan kita tengok pada sin dan juga mim. Bismi. Sin dan juga mim tu asalnya ismun, dengan nama. Baik tuan-tuan, pasal po agak-agak no. Asalnya ismun kena ada alif tu hamzah wasal. Pasal po pada Bismillahirrahmanirrahim dibuang alif pada Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya ba alif sin mim. Patutnya kalau kita tengok pada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhan yang menjadikan. Dekat situ tuan-tuan, kalau tuan-tuan rujuk balik dalam Quran, Iqra bismi, dia tulis ba alif sin mim.
bunyi bismi juga. Bismillahirrahmanirrahim pun bismi juga. Dan pasal apa pada bismillahirrahmanirrahim dibuangkan alif, dan pada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diletakkan alif ba alif sin mim. Ni teka-teki gila tuan-tuan. Kuis kita apa ini? Boleh jawab tak? Ustaz ni boleh jawab no. Boleh tak tuan-tuan? Baik. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dibuangkan alif pada bismillahirrahmanirrahim, ditulis ba sin mim saja, dia tak tulis ba alif sin mim. Sebab apa tuan-tuan? Imam Al-Qurtubi kata sebab likasratil isti'mal, sebab banyak kali kita duk guna perkataan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau banyak kali kita guna perkataan bismillahirrahmanirrahim tu, maka dibuangkan alif tu. Tapi diletakkan, dikekalkan alif pada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab apa? Sebab liqillatil isti'mal, sebab kurang penggunaan dia. Kita jarang-jarang guna. Kita jarang, bila kita nak makan, kita kata apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita tak kata yang tu tuan-tuan. Nah, kita nak tulis ke, kita nak masuk rumah ke, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita tak kata macam tu. Kita kata bismillahirrahmanirrahim. Maka bila kata kurang penggunaannya, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, maka dikekalkan pada bismi rabbikal ladzi khalaq tu dengan alif. Jadi pada bismillahirrahmanirrahim itu dibuang alif, sebab banyak kali kita ada guna ayat bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan. Kemudian pasal apa buh dengan nama Allah? Pasal apa kalau kita tak kata dengan Allah saja? Dengan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kalau kita tak kata dengan nama Allah, kita kata dengan Allah saja. Nama tu kita buang dah, kita tahu dah Allah tu memang nama. Kita tahu dah Allah tu nama bagi Tuhan. Tapi kenapa buh dengan nama Allah? Pasal apa tak buh dengan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang? Cukuplah billahi rahmanir rahim. Billahi rahmanir rahim. Ada tentu orang kata macam tu. Tak kata bismillah, kata billahi rahmanir rahim. Baik tuan-tuan, jawapannya agak-agak bila tuan-tuan saya nak beritahu. Okey, baik. Diletakkan ismun pada bismillah dengan nama Allah. Dia tak kata billah dengan Allah. Sebab apa? Kata Al-Allamah Abu Su'ud rahimahullahu ta'ala, kata seorang alim ulama yang nama Abu As-Su'ud ni tuan-tuan, dia kata diletakkan bismillah daripada billah itu sebagai at-tafriq, sebagai nak membezakan di antara sumpah dan juga tabarruk. Di antara sumpah dan juga tabarruk, ambil berkat. Kalau kita kata billah dengan Allah, itu maksudnya sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Kalau kata billahi, yang tu sumpah dengan Allah, tapi disebutkan bismillah dengan nama Allah. Sebab apa? Sebab nak ambil berkat. Sebab tubuh nama ismu dengan bismi, dengan nama Allah. Sebab apa? Sebab nak ambil keberkatan. Sebab itulah diletakkan bismillah. Dia tak kata billahirrahmanirrahim, sebab nak membezakan di antara sumpah dan juga ambil keberkatan, tabarruk. Baik tuan-tuan, habis. Kemudian ismun ni tuan-tuan, ini saya urai panjang tak apa kot. Bila lagi tuan-tuan, saya main sekali ni, apa ni saya tak main lah. Nanti orang masjid tercampur semua lagi orang. Ini potong nama saya. Kemudian tuan-tuan, ismun, bismi dengan nama, asalnya ismun. Ismun ni tuan-tuan, ada dua pendapat
para ulama tentang asal usul perkataan ismun itu sendiri. Baik, di kalangan para ulama Basrah, mereka mengatakan ismun ni asal daripada perkataan as-sumu dengan makna al-ulu, dengan maksud meninggikan, ketinggian. Sebab apa? Sebab dia nak meninggikan orang yang bernama. Sebab itulah tuan-tuan, pasal apa kita ni ada nama? Siapa diri manusia tu ada nama? Sebab kita nak meninggikan martabat kawan. Kalau kita panggil hui, 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 panggil hui ya tuan-tuan, hui, panggil hui, kita rasa nak marah pada. Sebab apa? Sebab bila panggil hui itu tuan-tuan, seolah-olah macam merendahkan martabat orang yang bernama tu. Sebab tu dipanggil dengan nama. Sebab itulah ismu ni asal daripada perkataan as-sumu dengan makna al-ulu, dengan maksud meninggikan, meninggikan orang yang bernama tu. Kemudian pendapat yang kedua di kalangan para ulama Kufah. Ulama Kufah ni tuan-tuan, dia kata ismun ni asal dia daripada perkataan al-wasmu dengan makna al-alamah, tanda. Sebab itulah dikatakan al-wasmu itu dengan makna tanda, iaitulah ma dalla ala musamma, iaitu barang yang menunjuk ke atas diri penama. Sebab itulah tuan-tuan, kalaulah kita ada buku, kita buh nama kat situ, buh nama kita, jadi orang tengok ada nama kita tu, tahu dah sebagai tanda, kata kawan dia macam ni, orang dia macam ni, tubuh badan dia besar macam ni, kata Ustaz Rizal tubuh dia besar macam ni. Jadi nama itu sebagai tanda kepada orang yang bernama, madalla ala musamma. Jadi di antara dua pendapat tu tuan-tuan, di antara pendapat ulama Basrah dan juga pendapat ulama Kufah, mereka para ulama memilih pendapat ulama Basrah, iaitulah asal perkataan ismun itu ialah dengan makna as-sumu, iaitulah al-ulu, dengan maksud meninggikan orang yang bernama, meninggikan martabat orang yang bernama. Baik tuan-tuan, habis baru tang ismun bismi, habis tang bismi Allah lagi, Allah saja 15 minit, Ar-Rahman 15 minit, Ar-Rahim 15 minit, insyaAllah 9 suku kita habis tuan-tuan. Baik, kemudian kita tengok pada perkataan Allah pula, kalimah Allah. Allah ni tuan-tuan, iaitulah nama bagi zat yang wajib ada, nama bagi diri Tuhan yang wajib ada. Kalau kata Allah tu nama, bukan Tuhan lagi. Allah tu nama bagi Tuhan. Allah itu nama bagi Tuhan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok pada kalimah Allah ni, ulama kata Allah itu ismul a'zam, nama yang paling agung sekali. Di antara keseluruhan nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu, nama yang paling agung sekali, nama yang paling besar sekali, iaitulah Allah. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang kata ismul a'zam itu iaitulah Al-Hayyu dan juga Al-Qayyum. Nama Allah Al-Hayyu dan juga Al-Qayyum. Tapi kebanyakan orang kata apa, jumhur ulama mengatakan ismul a'zam itu ialah Allah. Pasal apa Allah itu dikatakan sebagai ismul a'zam, nama yang paling agung? Sebab apa? Sebab kalimah Allah itu dia bersifat dengan segala sifat-sifat Tuhan. Macam mana? Baik, Ar-Rahman di antara salah satunya nama Tuhan, Ar-Rahim pun nama Tuhan. Kita tahu dah Ar-Rahman itu maksudnya yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kemudian orang kata apa, As-Sami', Al-Alim, tu semua tu ada makna-makna dia. Semua tu menunjukkan kepada sifat Tuhan.
Nama Tuhan yang menunjukkan kepada sifat Tuhan. Kalau tuan-tuan terjemahkan Allah, tuan-tuan nak terjemah apa? Allah tu tuan-tuan nak terjemah dengan bahasa Melayu apa dia? Boleh tak terjemah? Tak boleh, tuan-tuan tak boleh nak terjemah. Allah tu kita nak terjemah, Allah tu apa dia? Aku tahu Al-Jabbar, aku tahu Al-Mutakabbir, aku tahu As-Sami', aku tahu Al-Alim. Itu semua ada makna. Tapi mai tahu Allah, apa makna Allah pula? Allah pun salah satu nama daripada nama-nama Tuhan. Sebab itulah Allah itu nama yang paling agung, Ismul A'zam, sebab dia bersifat dengan segala sifat-sifat Tuhan. 99 nama Tuhan. InsyaAllah tuan-tuan. Kemudian kalimah Allah itu tuan-tuan, kebanyakan para ulama kata isim alam. Maksudnya dia ghairu mushtaq, maksudnya dia bukan diambil daripada kata asal. Dia tak macam ismun tadi. Ismun tu maksudnya nama, dia ada kata asal dia, as-sumu ataupun al-wasmu. Tapi kalau kata Allah ni ada ke kata asal dia? Kebanyakan para ulama kata dia tidak ada kata asal. Dia memang isim. Satu orang kata apa? Nama yang khusus. Orang kata apa? Dia bukan ada kata asal dia. Daripada dia ambil daripada perkataan mana, dia ambil daripada perkataan mana, tak ada. Sebab itulah tuan-tuan, pada nama Allah ni, kalimah Allah itu, nah, dia tidak boleh dijadikan dua, dan dia tak boleh juga dijadikan banyak. Macam mana? Contoh qalamun. Kita ambil qalamun ataupun kitabun. Kitabun sebuah buku. Nama juga kitabun, sebuah buku. Kitabani, dua buah buku, tambah alif dan juga nun. Kutubun, banyak buku. Nah, banyak buku. Tapi kalau kata Allah, Allah ni, kalau nak kata dua Tuhan, dua Allah, Allah ni boleh tak? Tak boleh. Kalau kata banyak Allah, Allahuna, boleh tak? Tak boleh. Jadi Allah ni satu. Tu dia punya uniknya. Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak boleh nak jadikan dia tu sebagai dua, tambah alif nun pun tak boleh, nak tambah waw nun pun tak boleh, nak jadi jamak pun tak boleh tuan-tuan. InsyaAllah tu ialah nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, pada Allah ni tak bagi tuan-tuan, tak bagi Allah ada lagi. Baik, Allah ni tuan-tuan, dia khusus pada lafaz dan juga khusus pada makna. Khusus pada lafaz dan juga khusus pada makna. Macam mana yang kata khusus pada lafaz? Khusus pada lafaz ni tuan-tuan, maksud dia kalimah Allah itu tidak boleh diguna pakai oleh orang lain. Makhluk pun tak boleh pakai. Contoh kita buh nama anak kita ke, nama cucu kita Allah. Itu dia. Ada tak tuan-tuan? Agak-agak tak ada. Kalau ada, haram, dosa besar tuan-tuan. Tak boleh buh nama anak kita ke, cucu kita ke, anak menakan kita ke, buh nama Allah. Melainkan kalau kita kapitkan dengan abdun, jadi Abdullah, tak apa? Abdullah. Tapi jangan bila dah kapit Abdullah panggil Allah juga. Punya anak bagi pendek nama tu panggil Allah juga. Jangan panggil lah. Pak lah. Lah. Tak apa lah. Kalau panggil Allah tak boleh. Sebab apa? Sebab dia khusus pada lafaz. Maksudnya kalimah Allah Ta'ala itu tak boleh siapa-siapa pun guna pakai kalimah Allah. Kemudian tuan-tuan, dan dia juga khusus pada makna. Apa maksud khusus pada makna? Khusus pada makna ni tuan-tuan, nama Allah itu ialah milik kepada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ma'bud bihaqqin. Ada dalam kitab Arab tuan-tuan, kalau tuan baca, yang ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Tu yang kata Allah. Sebab itulah tuan-tuan, yang kadang jadi isu lah ni, apa dia? Puak Kristian nak buh nama Tuhan lepak Allah.
Pasal apa? Kerana kita umat Islam, para ulama dan juga yang lain tuan-tuan, semua pakat membantah penggunaan kalimah Allah itu pada kitab Bible, no, digunakan pada Tuhan yang selain yang disembah dengan sebenar-benarnya. Sedangkan Allah Ta'ala itu, kalimah Allah Ta'ala itu khusus pada lafaz, khusus pada makna. Pada makna mana nama Allah itu hanya tuju kepada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Awak Tuhan hak pokok Kristian duk sembah tu Tuhan yang sebenar ke tuan-tuan? Bukan Tuhan yang sebenar. Bila bukan Tuhan yang sebenar, tak boleh pun nama Allah. Tak boleh tuan-tuan. Tu semua tu dalam kitab. Bila kita hurai maksud Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan, Allah ada di situ, nama Allah ada di situ. Kita tahu nama Allah ni dia khusus pada lafaz. Apa maksud khusus pada lafaz? Orang lain tak boleh buh nama Tuhan. Yang buh nama Allah tak boleh selain daripada Allah. Kemudian nama Allah tu pula ma'bud bihaq, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Kalau puak Kristian nak guna juga nama Tuhan lepas tu Allah, masuk Islam dia lah, apa masalah? Mainlah sembah Tuhan yang sebenar. Nah, tu dia tuan-tuan. Itulah masalah kita lah. Nah, kadang setengah orang ada yang tak faham. Bila tak faham, tak apalah, lepas guna pun tak apa, tak terjejah iman. Bukan masalah terjejah iman tuan-tuan. Masalah daripada dulu lagi ulama dah larang dah. Sebab kalimah Allah Ta'ala itu khusus pada lafaz, khusus pada makna. Pegang formula tu ya tuan-tuan. Pegang formula tu insya-Allah. Sebab itulah kata Tuan Guru Haji Saleh Sik tuan-tuan. Nah, siapa yang bersekongkol kata kalimah Allah Ta'ala itu boleh digunakan pakai oleh agama yang lain, hukum dia kufur tuan-tuan. Wal'iyazubillah. Kita minta selindung lah tuan-tuan daripada kita mensyirikkan nama Allah. Nama Allah pula dia boleh guna pakai oleh orang lain, tak boleh. Sama sekali tidak boleh tuan-tuan. Ismul Azam, nama yang paling agung sekali ialah nama Allah. Baik tuan-tuan. Habis tu masuk Ar-Rahman pula. Itu dia. Kemudian tuan-tuan, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu tuan-tuan makhuzatun min Ar-Rahman. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ni diambil daripada satu perkataan, iaitulah Ar-Rahmah. Rahmat. Apa dia rahmat tuan-tuan? Kasih sayang. Itulah kita buh nama dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Murah penyayang lebih kurang lah tuan-tuan. Murah dengan penyayang. Baik. Kemudian apa beza Ar-Rahman dan juga apa beza dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam ilmu saraf ke tuan-tuan, dia diambil daripada atas wazan fa'lan. Rahman fa'lan. Ambil daripada atas wazan fa'lan. Kalau orang ngaji ilmu saraf tahu lah. Jadi maksud Rahman ni tuan-tuan, kasih sayang yang melimpah ruh. Allah Ta'ala bersifat kasih sayang yang melimpah ruh, yang memenuhi, yang orang kata melimpah, kasih sayang yang amat banyak. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman ini di dunia. Tak kira hang semayang ke, hang tak semayang ke, hang kafir ke, hang Islam ke, hang beriman ke, tak beriman ke, Allah Ta'ala bagi rezeki semacam je. Cuba kita tengok orang yang paling kaya di Malaysia, orang yang paling kaya di dunia ke tuan-tuan. Semua bukan orang yang mentauhidkan Allah, bukan orang yang mentauhidkan Allah, tapi Allah Ta'ala bagi rezeki juga ke mereka, bagi hidup senang juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman, kasih sayang yang melimpah ruah. Kemudian tuan-tuan, Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahim ni tuan-tuan? Allah Ta'ala curah kasih sayang. Allah Ta'ala curah kasih sayang hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja, seperti mana dalam ayat Quran yang menyebut wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah kepada orang yang beriman itu Allah Ta'ala curahkan kasih sayang. Rahim,
Allah Ta'ala tak sebut wa kana bil mu'minina rahmana. Rahman dia tak sebut Rahman. Pasal apa tak sebut Rahman? Kalau Rahman ni meliputi ke semua. Kalau kata Rahim, lil mu'minin. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa kana lil mu'minin. Lil mu'minin hanya kepada orang yang beriman. Rahimah, Allah Ta'ala curahkan kasih sayang. Waktu bila tuan-tuan? Di hari akhirat kelak. Di hari akhirat kelak tuan-tuan, hanya orang yang beriman dan beramal soleh saja Allah Ta'ala curahkan rahmatnya, iaitulah dengan memasukkan mereka ke dalam syurga. Dan orang yang tak beriman, orang yang tak semayang, orang yang kufur ke tuan-tuan, semuanya Allah Ta'ala tak curahkan rahim ke atas mereka dah. Tu dia, tak curahkan ar-rahim, kasih sayang itu kepada mereka. Sebab apa? Habis dah. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala curahkan kasih sayang hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja. Itu dia. Boleh faham tuan-tuan? No, malam ni kita bagi faham apa maksud Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kali kita duk kata Bismillah, 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 tapi kita tak tahu apa intipati dia, apa kelebihan dia, apa di sebalik ba pada Bismillah, apa di sebalik sin mim pada Bismillah, apa di sebalik Allah pada Bismillah, apa di sebalik Ar-Rahman pada Bismillah, apa di sebalik Ar-Rahim pada Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah tuan-tuan, pada ayat Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan, barang siapa yang sentiasa berkata dengan hatinya penuh khusyuk, menghayati sungguh makna Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan, maka dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim itu akan menjadi mujarah, penawar bagi dia. Itu dia, seperti mana yang berlaku pada siapa? Abi Muslim Al-Khawlani, iaitu yang mana Abi Muslim Al-Khawlani ni tuan-tuan, dia ada seorang jariyah, seorang hamba perempuan, yang mana hamba perempuan ni memasukkan racun ke dalam minuman Abi Muslim Al-Khawlani ni tuan-tuan, kemudian dia bagi tuan dia ni minum. Kemudian tuan-tuan, bila dia minum saja, tunggu 2 hari, 3 hari, tengok tuan aku ni tak mati-mati lagi. Mula lah, hamba ni kenapa tuan aku ni tak mati-mati lagi? Aku bagi itu dah 2-3 hari lepas dah aku bagi racun kat dia, tengok dia tak mati-mati lagi ni, pasal apa? Kemudian tuan-tuan, dia pun lelah pergi jumpa dengan tuan dia. Dia kata, wahai tuan, pasal apa tuan tak mati-mati lagi? Itu dia, lelah pecah belang lah. Asal tu nak pergi minum racun sunyi-sunyi. Lelah pergi tanya depan dia, pasal apa tuan tak mati lagi? Awak pasal apa? Kemudian jariah kata, sebelum ni saya buh racun dalam minuman tuan, tapi tengok tuan ni tak mati-mati lagi. Saya heran pasal apa? Tidak, saya heran pasal apa? Kemudian tuan-tuan, Abi Muslim Al-Khawlani pun beritahu, setiap kali aku minum, setiap kali aku makan, setiap kali aku tidur, setiap kali apa perbuatan aku tidak akan lupa untuk mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim itulah yang telah menghalang racun daripada masuk ke dalam tubuh badan aku. Itu dia tuan-tuan. Tapi baca Bismillah dengan penuh penghayatan. Bukan baca cuba tu kata setengah baca Bismillah pun lah kena racun semacam duk kisah baca Bismillah, tapi duk kena semacam juga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak menghayati. Pasal apa tak menghayati? Pasal tak ada ilmu. Macam mana nak menghayati? Kita apa-apa penghayatan pun tuan-tuan dengan jalan ilmu, dengan jalan menuntut ilmu, baru kita nak menghayati. Macam kita nak kenal Tuhan, kita nak kenal Tuhan. Aku kenal Tuhan, Tuhan aku duduk sembahyang lah ni. Macam mana kita nak kenal melainkan dengan cara kita menuntut ilmu. Tu jalannya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita nak mengetahui. Macam mana kita nak mengetahui? Dengan jalan kita menuntut ilmu.
Bukannya kita ni seorang yang ada ilmu laduni, tuan-tuan. Mai bangkit tidur tu boleh dapat ilmu. Tu dia semua ilmu dia tahu. Tak ada. Melainkan semua tu, tuan-tuan, atas jalan tuntut ilmu. Maka fa'lah, maka ketahuilah itu, tuan-tuan, al-amru lil wujub. Kata suruh itu menunjukkan kata wajib. Menunjukkan kata wajib. Bila kata fa'lam, ketahuilah itu wajib, maka cara untuk mengetahui itu pun jadi wajib juga. Itu dia. Sebab itulah, tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu jadi satu kefarduan ke atas setiap orang Islam lelaki dan juga orang Islam perempuan. Itu dia. Wajib menuntut ilmu. Ilmu yang macam mana yang kata wajib tuntut? 3 ilmu, seperti mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut, iaitulah yang pertama sekali ilmu tauhid, yang kedua iaitu ilmu fiqh, dan yang ketiga iaitulah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu tauhid macam mana? Ilmu tauhid, ilmu nak kenal sifat-sifat Tuhan. Kita nak kenal Tuhan, bukan kita nak kenal hakikat Tuhan, tapi kita nak kenal Tuhan itu melalui sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, ranking yang kedua ilmu fiqh, dan ranking yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu fiqh apa dia, tuan-tuan? Iaitu ilmu kita nak tahu cara sembahyang, ilmu nak mengesahkan amal ibadat kita, cara sembahyang, cara puasa, cara haji dan sebagainya, tuan-tuan. Itu termasuk dalam ilmu fiqh. Dan yang ketiga iaitulah ilmu tasawuf, ilmu nak membersihkan hati daripada segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat kecelaan, riak, takabbur, ujub, sum'ah dan juga sebagainya. Itu dia, tuan-tuan. Jadi tiga-tiga ni ulama kata, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata, setiap manusia, setiap orang Islam, seorang, tuan-tuan, wajib fardu ain belajar tiga-tiga ilmu ni. Sebab itulah, tuan-tuan, tak ke mana kita kalau kita berjaya dalam bidang lain sekalipun, tuan-tuan, pakar dalam bidang lain pun, tuan-tuan, tapi kita tak tahu tiga ilmu ni, tuan-tuan, jadi tak ada apa-apa, tak jadi habuan apa-apa untuk dia di akhirat pula. Tak ada apa-apa, tuan-tuan. Tapi alim tiga ilmu ni, insya-Allah bahagia dunia, bahagia akhirat. Kita kenal Tuhan, amal ibadat kita pun sah, lepas tu ibadat kita diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita buat dengan penuh khusyuk, kita buat dengan penuh rendah diri. Kita tasawuf dulu. Tuan-tuan, ngaji tasawuf tu cukup penting. Tiga ilmu ni cukup penting. Tapi ikut ranking yang pertama tauhid dulu, ranking yang kedua fiqh, ranking yang tiga tasawuf. Kalaulah misal kata dalam satu malam, tuan-tuan, dalam satu malam fiqh ada, tauhid ada, tapi masjid lain lah. Masjid tu fiqh, masjid ni tauhid ke? Fiqh sana, tauhid sini. Tuan-tuan nak utama yang mana dulu? Tauhid dulu. Utamakan tauhid baru pergi fiqh. Tapi kalau ada hari lain fiqh, tu tak ada masalah lah. Nak pergi hari lain, tak apalah. Kalau kita nak main fiqh dulu ke, tengok tauhid ada hari lain, tak apa. Tapi kalau tak ada hari lain, tembung dua tu saja. Tembung dua tu saja, aulakan, utamakan ikut ranking tauhid dulu. Kalau lah ada hadis, ilmu hadis, ngaji ilmu hadis, tuan-tuan, dan juga ilmu tasawuf, nak pergi yang mana dulu pula dalam satu malam? Pergi tasawuf dulu, baru pergi ilmu hadis, ngaji hadis ataupun tafsir ke, tuan-tuan. Yang tu orang panggil ilmu tu fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Orang limbat kita tak payah. Dia ada orang alim ngaji dalam satu qaryah tu timbul seorang alim dalam ilmu tafsir, maka orang lain tu tak gaduhlah nak pulun nak bagi gak alim dalam ilmu tafsir. Tapi kalau ada lagi baguslah. Tapi dah tak jadi fardu ain, dia jadi fardu kifayah. Tapi kalau tiga ilmu ni, tauhid, fiqh, tasawuf, tiga-tiga ni, tuan-tuan kena alim. Tuan-tuan kena alim, insya-Allah, tuan-tuan. Tu orang kata apa? Ilmu.
Sebab itulah tuan-tuan, bila kita kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kita duk sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah. Allah tu siapa? Allah Ta'ala itu Tuhan. Kalau orang kata Allah Ta'ala itu Tuhan, yang tu jawapan bagi orang yang tak apa nak mengaji. Kalau kata Allah itu nama bagi Tuhan yang wajib ada, tu dia panjang sikit. Tu tanda orang tu orang mengaji tauhid. Nama bagi Tuhan yang wajib ada, tu yang kata Allah. Tu dia. Bila kita kata Allah ni tuan-tuan, orang kata khusus pada lafaz juga khusus pada makna ni tuan-tuan. Sebab itulah kalau kata orang lain nak buh nama Tuhan lepa pun Allah juga, tengok ciri-ciri yang kata Tuhan yang bernama Allah itu di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Tuhan yang bernama Allah itu Esa satu. Tu ciri yang pertama. Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, tu ciri yang pertama. Nak buh nama Tuhan Allah, tengok Allah tu Esa kata tak? Kalau tak Esa apa dia? Tapi kata Kristian 3 Tuhan dah memang lari dah. Kurang dah ciri yang pertama, Allahus Samad. Ciri yang kedua, Allah Ta'ala itu tempat kita nak minta pertolongan. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Itu dia. Tu ciri-ciri kata Tuhan yang bernama Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu jua, dan tidak ada sesuatu yang seumpama dengan dia. Tak ada satu pun yang seumpama dengan dia. Tu baru kata Tuhan. Tu yang baru kata Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hang nak buh juga, hang bagi cukup ciri-ciri dulu. Ciri-ciri Tuhan yang ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya ini, barulah hang boleh pakai nama Allah. Tapi ada ke tak ada? Tuan, tak ada agama lain yang ikut pada ciri-ciri surah Al-Ikhlas. Tak ada, melainkan agama Islam. Agama Islam sahaja yang Tuhan dia ikut pada ciri-ciri itu. Itu dia tuan-tuan. Sebab itulah kita ni kena jaga akidah kita, jaga tauhid kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang seumpama dengannya sekalipun, sesuatu pun. Yang tu kita kena belajar dalam ilmu apa tuan-tuan? Dalam sifat Tuhan, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Tuan-tuan tahu tak apa maksud bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu? Mukhalafah pada zat, mukhalafah pada sifat, mukhalafah pada af'al. Tu tuan-tuan mengaji ilmu tauhid, tuan-tuan tahu lah mengaji sifat, orang kata mukhalafah. Sebab itulah tuan-tuan, para ulama kata di antara sifat 20 yang wajib bagi kita belajar tu tuan-tuan, sifat 20 yang wajib, orang kata apa, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi setiap orang Islam kena belajar tu tuan-tuan. Di antara semua tu yang paling utama sekali, jangan tinggal untuk memahami satu sifat Tuhan, iaitulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Tu tuan-tuan kena belajar sungguh-sungguh. Kalau tu betulan lah Tok Guru hak banyak tauhid tu mengajak mukhalafah tuan-tuan, catik sungguh-sungguh, bagi faham sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab yang ni lah yang nak menentukan sama ada Islam kita ni kekal tak sampai ke akhirat. Dia. Sebab syaitan ni tuan-tuan, dia takkan berputus asa untuk menyesatkan manusia sampailah, orang kata apa, nyawa dah sampai ke halqum ni tuan-tuan. Dia takkan berputus asa. Ni dia kata, inilah merupakan peluang aku yang terakhir. Inilah peluang aku yang terakhir ni. Aku nak menyesatkan dia. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita nazak ni tuan-tuan, syaitan dia akan kepada kita, akan mai kepada kita dalam 7 rombongan. Dalam 7 rombongan tuan-tuan. Salah satunya tuan-tuan, rombongan syaitan yang akan mai kepada kita pada ketika mana sakratul maut ni tuan-tuan,
iaitu dia mai dalam menyerupai ibu dan ayah kita, mak dan juga ayah kita. Kemudian bila dah kita dia dah nazak tuan-tuan, kemudian si syaitan yang menyerupai mak kita ni, yang si mak ni katalah, wahai Ahmad, kata taatlah kepada mak. Dia taatlah kepada mak ni, kalau hang taat kepada mak hang masuk syurga. Kemudian si anak kata tak apa, saya memang taat kepada mak. Kalau hang taat kepada mak, hang kena sembah Tuhan tu. Dia mai satu ke syaitan, mai bentuk Tuhan tu tangan 16. Tu dia. Kemudian inilah Tuhan hang yang selama ni hang duk semayang, hang duk puasa, hang duk pergi haji, hang duk sembah Tuhan. Inilah Tuhan. Tu orang yang tak ngaji mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuan-tuan, kemudian bila dia, oh yang ni ke Tuhan aku, selama ni aku duk sembah, aku duk semayang, oh besar ni. Tanya kan dia besar. Kalau kata halus ikutlah, ni besar ni. Oh ni ke Tuhan. Jadi bila dia angguk sikit ya tuan-tuan, dia angguk kata dia beriman dengan Tuhan yang syaitan serupakan dengan berhala tu tuan-tuan, maka pada ketika itu malaikat maut dia akan tarik nyawa kita, maka mati kita dalam keadaan kufur wal'ayazubillah, kafir tuan-tuan. Tu sebab itulah kita tengok di dunia ni memang ramai orang Islam, berjuta-juta orang Islam. Islam di dunia ramai, tapi Islam di akhirat ramai dah agak-agak tuan-tuan. Kalau orang yang tak tuntut ilmu, orang yang tak mengaji ilmu tauhid, nak kena sifat-sifat Tuhan, tambah-tambah lagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis tuan-tuan, mati dalam keadaan kufur. Memang kita tengok, oh zahirnya orang dia mati Islam, tengok perkuburan Islam banyak tuan-tuan, tapi dalam kubur belum tentu. Sebab itulah tuan-tuan, ada seorang ulama yang mana pada ketika itu dia dalam keadaan nazak. Sikit lagi tuan-tuan, boleh ke no? Pukul 10 boleh kan? Pukul 10. Baik. Apa dia dalam keadaan nazak, tiba-tiba ada dua orang kawan dia mai datang menziarahi ulama tersebut. Kemudian tuan-tuan, bila dah tengok dah keadaan ulama ni dah nampak keadaan nazak, kemudian dia pun bisik-bisik lah di telinga ulama ni. Dia kata la ilaha illallah, katakan dia tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita lah ni banyak ucap apa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, panjang dia lah tuan-tuan. Orang sekarang tu mau lidah dah tak nak gerak dah. Sebab itulah kita kata la ilaha illallah pun sudah memadai. Kemudian bila dah ada ucap la ilaha illallah dekat telinga ulama ni, ulama dia kata, hang pergi jojo, aku tak mau kata, tu dia tu ulama ulama tu, hang pergi jojo, aku tak mau kata. Kemudian para sahabat dia, kawan-kawan dia ni heran, ulama apa ni nak suruh ucap la ilaha illallah pun tak mau ni, dah nazak dah ni. Kemudian tuan-tuan, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ulama yang nazak tu tuan-tuan, Allah Taala bagi kesihatan kepada dia, boleh jadi sihat balik. Tu dia, boleh sihat balik. Sebab apa? Sebab nak jadi pengajaran untuk kita. Kemudian tuan-tuan, bila dah sihat dah sikit ulama ni tuan-tuan, kemudian sahabat dia ni pun tanyalah, pasal apa waktu aku ajak hang tadi la ilaha illallah, siapa yang kata tak mau suruh aku pergi jajah, pasal apa? Kemudian ulama ni bagi tahu tuan-tuan, aku kata tu, aku bukan kata kat hang kata, aku bukan marah kat hang pun, tapi aku marah pada syaitan yang berada di sisi aku. Syaitan tu tuan-tuan, pada keadaan dia nazak pada ketika itu, syaitan sedang membawa semangkuk air. Dia bawa semangkuk air, kemudian dia duduk di hujung kaki aku, dengan pegang semangkuk air ni. Kemudian syaitan ni tanya, hang nak minum air ni? Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang dalam sakaratul maut ni memang dahaga. Dia dahaga tuan-tuan, memang berhajat sungguh lah nak air. Syaitan tanya, hang nak tak air dalam bekas ni? Kemudian ulama tu kata, ya aku nak. Kalau hang nak air ni,
cepat-cepat hang kata Isa itu ialah anak Tuhan. Dia cepat-cepat hang kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Cepat-cepat hang kata. Okey tu yang ulama dia kata, aku tak mau, hampir je. Tapi kebetulan kawan tu duk ajak la ilaha illallah. Kebetulan kawan tu duk ajak la ilaha illallah. Kebetulan syaitan tu pula duk suruh kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Tu dia kata, aku tak mau, hampir je. Tu dia tuan-tuan. Itu maknanya realiti, hakikat. Bagi orang yang dalam keadaan nazak, syaitan dia takkan berputus asa untuk menyesatkan kita di saat-saat akhir. Itu dia. Sebab itulah kita takut tuan-tuan. Mai waktu kita hidup di dunia ni, amal ibadat masya-Allah hebat, masya-Allah. Tapi bila kita tak mengaji sifat-sifat Tuhan ni tuan-tuan, kita takut kita jadi apa? Kita jadi orang kata apa, orang yang tertipu dengan hasutan daripada syaitan. Wal'ayazubillah. Kita takutlah tuan-tuan. Inilah tujuan kita mengaji. Kita belajar ilmu tauhid bagi betul-betul. Kita belajar ilmu fiqh bagi betul-betul. Kita belajar ilmu tasawuf bagi betul, tuan-tuan. Baik, jadi saya rasa setakat tu dululah. Sedikit tazkirah yang disampaikan. InsyaAllah moga pada malam ni kita mendapat sedikit ilmu, dan moga kita beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari pada malam ini, insya-Allah tuan-tuan. Moga kita tergolong di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid yang kena sudi untuk mengundang saya ke masjid ni. Baik, dari saya setakat dulu. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.